Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton ke program Bual Bicara kita pada pagi ini yang disiarkan secara langsung di Facebook Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Putrajaya yang akan membincangkan, yang akan mengupas isu-isu dalam perkahwinan. Jadi sebelum itu saya mohon kalau ada feedback daripada penonton, bagaimana suara saya, jelas. Jika kurang boleh dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Datuk Haji Muhammad Ajib bin Ismail, pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang berusaha Ustazah Mastuyah binti Sahari, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jawi Putrajaya, para pegawai kanan Jawi, para pegawai kanan jabatan, para pegawai, seterusnya para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Malik. Iyyaka Siratal ladzina Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya alim alimna min ilmika ma tawda bihi anna wa ya halim khalliqna bi khulqil ilm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al awwala yaumina hadza salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersiaran secara langsung dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Putrajaya dan satu majlis ilmu yang akan disampaikan sebentar lagi oleh tetamu jemputan kita pada pagi ini, iaitu Ustaz Muhammad Abdul Nasir bin Abdullah. Jadi hari ini kita bertemu secara maya, membawa bersama satu hasrat untuk menjayakan program yang akan mengupas isu-isu dalam perkahwinan anjuran Jawi Putrajaya. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada tetamu jemputan kita yang sudi meluangkan masa bersama kita pada pagi ini, dan kepada saudara-saudari kerana sudi juga meluangkan masa sama-sama untuk menjayakan rancangan yang telah kita rencanakan pada pagi ini. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian,
Sekiranya ada sebarang persoalan, saudara bolehlah dihantar di ruangan komen atau dilontarkan di ruangan komen, dan kita akan ajukan kepada tetamu jemputan kita pada pagi ini, ya. Baik. Sebelum itu, eloklah sekiranya saya memperkenalkan atau mewawarkan sedikitlah latar belakang siapakah tetamu jemputan kita pada pagi ini. Beliau adalah Ustaz Muhammad Abdul Nasir bin Abdullah, berasal dari Pantai Timur, Kelantan, negeri sebelah-sebelah dengan saya ni, ya. Berkelulusan ijazah sarjana muda syariah Islamiyah Universiti Al-Azhar, Cawangan Tonton, Mesir. Sebelum ini beliau bertugas sebagai imam di Masjid Asy-Syakirin KLCC, dan sekarang beliau berkhidmat di bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga Jawi sebagai penolong pengarah kanan merangkap pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk Jawi Kuala Lumpur, dan juga merupakan pegawai runding dan jawatan kuasa pendamai. Jadi saya dengan sukacitanya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdul Nasir bin Abdullah bagi merungkai isu-isu dalam perkahwinan. Ya, jadi saya mempersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi ini pertamanya kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahanlah tuan-tuan dan puan-puan kita dapat sedikit manfaatnya. Terima kasih yang moderator kita Ustaz Hasnan Fauzan, yang berbahagia Datuk Pengarah Jawi, Datuk Muhammad Ajib bin Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang berusaha Ustazah Mastuyah binti Sa'ari, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga di Cawangan Jawi Putrajaya, sahabat-sahabat pendaftar yang juga menonton, dan juga ada di kalangan penolong pendaftar perkahwinan perceraian dirujuk di wilayah persekutuan, juga umumnya kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, tadi kita merafak syukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kita pada pagi inilah. InsyaAllah sedikit perkongsian dengan saya pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan. Sedikit pengalaman lah sebenarnya puan-puan. Oleh kerana saya di Jawi Putrajaya sebagai pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk, yang sudah pastinya di situ dalam urusan tugas menguruskanlah urusan perkahwinan. Urusan perkahwinan membabitkan menguruskan memberi kebenaran berkahwin kepada pasangan yang nak kahwin ni dalam wilayah persekutuan, luar wilayah persekutuan, dan juga membabitkan pendaftaran bagi perkahwinan di luar negara, dalam negara, dan juga sebagai pegawai runding cara yang pastinya terlibat dengan kes-kes yang difailkan ke Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk melihat dari sudut kes yang difailkan itu membabitkan konflik keluarga dan sebagainya, dimajukan ke jabatan untuk kami melihat secara lebih detail lah. Dan satu lagi, pengurusi jawatan kuasa pendamai bagi kes mahkamah ini biasanya membabitkan perceraian lah di bawah Seksyen 47, dan daripada 47 ke 47-5 untuk masuk ke jawatan kuasa pendamai, dan ditransfer ke jabatan untuk melihat dari sudut proses dia punya jawatan kuasa pendamai tersebut. Dan saya bertindak sebagai pengurusi jawatan kuasa pendamai tersebut untuk tengok dengar keterangan plenty
defendant, wakil plaintiff, wakil defendant untuk mendapat maklumat yang lebih tepat dan dimajukan semula ke mahkamah lah dengan report yang ada lah, saudara. Baik, sedikitlah latar belakang sebenarnya. Mudah-mudahan saudara, mungkin apa yang saya akan cuba kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan di situ dapat sedikit manfaat inputnya untuk kita untuk kita jadikan sedikit panduan dalam kita punya kehidupan kitanya. Baik, bicara kita pada pagi ini, tuan-tuan, berkaitan isu-isu yang berkaitan perkahwinan lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasih sekalian, bila sebut perkahwinan ni, tuan-tuan, bila sebut perkahwinan, Allah, sebagaimana kita maklum bersama, perkahwinan ni adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tahniahlah kepada orang yang dah berkahwin, dan alhamdulillah ada anak cucu dan semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan perkahwinan anda Allah berkati sampai ke jannah, amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang nak kahwin, silakan, kerana perkahwinan itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana satu ketika, tuan-tuan, puan-puan, dan saudara dan saudari sekalian, teringat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 3 orang kan, dia pergi jumpa dengan Nabi, nak tanya bagaimana hebatnya ibadah Nabi. Ada yang daripada 3 orang tu tadi, tuan-tuan, dia pergi jumpa dengan isteri Nabi, kemudian dia buat kesimpulan daripada mereka bertiga tadi bincang-bincang, akhirnya aku nak semayang, mana semayangnya direct, tak berhenti-berhenti begitu. Ada yang nak puasa, sampai tak nak berbuka. Dan ada yang tak nak kahwin pun, nak tumpu sahaja nak buat ibadah banyak-banyak ni. Lalu perkara ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku ni lebih takut daripada Allah, lebih daripada kamu lagi. Walaupun dalam konteks diri tadi Nabi, baginda tadi adalah Nabi, titlenya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi kata, aku semayang ada dalam waktu rehatnya. Kemudian yang bila mana aku berpuasa sampai waktu berbuka, Nabi berbuka. Kemudian Nabi kahwin, sebagaimana kita maklum bersama, dengan isteri-isteri baginda, Masya Allah, yang menjadi qudwatun hasanah, contoh uswatun hasanah yang terbaik bagi kita dalam menguruskan urusan kekeluargaan ini, urusan perkahwinan ini. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian, bila mana kita bercakap tentang perkahwinan, sebagaimana saya sebut tadi, Allah sunnah Nabi. Dan bila sebut sunnah Nabi ni, tuan-tuan, dan Nabi SAW pun bersabda, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah tu adalah sunnah aku, siapa yang tak nak beramal dengan sunnah aku, maka bukan dari kalangan kami. Allah, maknanya kita fahamlah, rupa-rupanya kahwin ni adalah ibadah. Ibadah, tuan-tuan. Sebab itu bila kita sebut tentang ibadah, maknanya perkahwinan ini perlu dilaksanakan dengan jalan yang terbaik. Sebab itu perkahwinan ni suci. Perkahwinan ini diuruskan berdasarkan kepada hukum syarak. Dan dengan peraturan yang ada, tuan-tuan, dengan peraturan yang ada lah, prosedur yang ada ni, tuan-tuan, di negara kita, alhamdulillah, insya-Allah, mana yang ikut tadi, insya-Allah, mudah-mudahan dengan perkahwinan yang dilaksanakan tadi, Allah, perkahwinan yang sah dari sudut hukum syarak, yang pastinya kita nak dari sudut hukum syarak, kemudian bertepatan dengan peraturan yang ada, maknanya di situ, tuan-tuan, dia ada dokumentasi. Bila sebut tentang nikah, orang kata dia kahwin. Mungkin ada munafikan, kamu tak kahwin. Kata aku tak kahwin. Ni sijil nikah aku ni. Kahwin dekat Jawi, Putrajaya. Ini sijil dia. Ada dokumentasinya, tuan-tuan. Masya Allah. Kalau orang nak kelentong pun tak boleh. Jadi berbalik kepada isu perkahwinan ni, tuan-tuan, dia perlu dibuat dengan jalan yang betul. Sebab itulah perkahwinan suci berdasarkan kepada hukum syarak dan dengan peraturan yang ada. Bukan sebenarnya kita nak menyusahkan orang, tuan-tuan. Tidak sama sekali. Bahkan untuk menjamin setiap perkahwinan yang berlaku, yang nak dilaksanakan kalau di wilayah persekutuan khususnya dan umumnya di negara-negara kita, insya-Allah perkahwinan yang terbaik. Insya-Allah, tuan-tuan. Masya Allah.
Sebab itu tuan-tuan, pengalaman saya lah duduk dengan kes sebelum ni tuan-tuan, saya tak perasan ni, saya bukan kata tak perasan lah tuan, tak terfikir pun. Kadang-kadang orang tu kahwin dengan ada anak cucu bagai. Tuan-tuan, tiba-tiba perkahwinan mereka tak sah. Saya tak terfikir benda tu tuan-tuan. Saya dah ingat orang kahwin ni okey, apa semua, maknanya gitulah, dia sudah imagine kita. Tapi tuan-tuan, bila mana saya duduk di posisi sebagai penolong pendaftar perkahwinan, maknanya juru nikah lah tuan-tuan, di masjid KLCC dulu, kemudian alhamdulillah, maknanya ialah kita daripada tuan-tuan, mana bukan hanya sekadar statik di situ, kemudian masuk ke bahagian perkahwinan, duduk di posisi sebagai pendaftar perkahwinan perceraian dirujuk, lagi banyak menambah sebenarnya. Rupa-rupa di situlah tuan-tuan, kadang-kadang pada saya ni saya tuan-tuan, saya melihat, rupa-rupanya isu-isu perkahwinan ni sebenarnya besar juga isu dia. Sebab dia melibatkan institusi keluarga, mana bila mana tidak diurus dengan jalan yang baik, sudah pasti dia tidak akan ada keharmonian. Dia tidak akan ada ketenangan. Dia tidak akan ada kasih sayang. Bahkan rahmatnya, belas ihsan itu, rahmatnya, belas ihsan itu jauh sama sekali. Sebab tu tuan-tuan, saya melihatlah kadang-kadang ada kes yang membabitkan perkahwinan. Kenapa mereka tak bahagia? Sedangkan perkahwinan ni Allah suruh kemudian insya-Allah akan mencapai kebahagiaan. Namun dalam masa yang sama, why? Kenapa dia tidak bahagia? Tuan-tuan, kenapa tak bahagia? Baik. Sedangkan Allah Ta'ala jelas dalam Quran, tuan-tuan, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Sadaqallahul azim. Ayat ni cerita apa tuan-tuan? Perkahwinan ni merupakan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Perkahwinan ni merupakan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan Allah minta bila mana berlaku perkahwinan, suami dan isteri tadi duduk sama-sama, dibina perasaan kasih sayang, belas kasihan, capainya kasih sayang tadi, dan adanya warahmah, belas ihsan, agar mereka tadi hidupnya tenang dalam kehidupan itu. Dan semua yang Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran itu, semua tu tanda-tanda tadi, inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun, menjadi bukti, maknanya semua tadi merupakan tanda-tanda bagi untuk kita berfikir. Jadi perkahwinan ini sudah pasti tuan-tuan, dia perlu diuruskan dengan baik. Sebab itulah kalau kita melihat di negara kita lah khususnya tuan-tuan, kita melihat di negara kita, Ustaz Hasnan, di negara kita, khususnya kalau kita di Jawi Putrajaya ni, dan juga ialah di Kuala Lumpur, di wilayah persekutuan khususnya, kita ada Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Dan bila mana kita meneliti dari sudut akta yang ada tadi, kalau dalam bahagian 2 kita tengok di situ semuanya ada section yang diceritakan secara lebih menyeluruh, antaranya berkaitan perkahwinan. Sebut tentang wali, siapa wali, kedudukan wali ni macam mana, dia boleh bila mana dia nak menyempurnakan akad nikah, bagaimana kedudukan dia, dan bila mana nak kahwin dengan seorang perempuan, bagaimana situasi dia, kalau dia seorang perempuan yang bercerai, bagaimana kedudukan dia, apa pembuktian yang boleh dilihat. Kerana semua tadi dia tak akan lari daripada aspeknya hukum syarak tu. Baik, Ustaz Hasnan, kita melihat tentang perkahwinan. Bila sebut perkahwinan ni tuan-tuan, apa dia nikah? Apa dia nikah, tuan-tuan? Akad yang menghalalkan hubungan seorang lelaki dan perempuan yang diharuskan berkahwin. Akad yang menghalalkan hubungan tadi, dalam hubungan apa dipanggil, hubungan suami isteri.
hubungan seksual tadi, menghalalkan hubungan. Dulu maknanya mungkin si lelaki ni dengan perempuan sebelum berkahwin hukumnya adalah haram. Tak boleh. Tapi bila mana berlaku akad nikah, saya terima nikahnya si Polan binti si Polan, dengan mas kahwinnya sebanyak berapa, RM80 kalau kita di wilayah persekutuan. Makna daripada hukumnya adalah haram, terima sahaja hukumnya jadi halal. Tengok isteri tengok kepada suami, Allah dapat pahala. Isteri tengok kepada suami dapat pahala. Bahkan berlaku persetubuhan dengan suami isteri tadi, adakah dapat pahala? Benda ni pernah sampai pada Nabi dan Nabi respon, iya dapat pahala. Masya Allah. Dengan hidup berkeluarga tadi. Suami masak pada isteri, suami masak pada isteri, isteri masak pada suami, ayam baju, semua tu lubuk pahala, tuan-tuan Allah. Baik, berbalik kepada tadi yang saya sebut tadi, tuan-tuan. Bila kita sebut akad yang menghalalkan hubungan seorang lelaki dan perempuan, kalau kita tengok dalam ayat tadi, tuan-tuan, ayat tadilah juga, bila mana nak kahwin dia mesti orang lelaki dengan orang perempuan lah. Dia tak boleh nak nikah lelaki sama lelaki, tak boleh. Perempuan sama perempuan, dia tak boleh makna di situ. Maknanya lelaki dan perempuan. Dan bila kita sebut orang lelaki nak kahwin dengan orang perempuan ni, baik, bagi orang perempuan, adakah bila sebut lelaki ni, semua lelaki dia boleh kahwin? Tak. Begitu juga dengan lelaki, bila mana kamu nak kahwin dengan seorang perempuan, adakah bila sebut saja perempuan, asal perempuan saja boleh kita nikah dengan dia? Tak. Dia ada, kalau kita rujuk dari sudut hukum tadi, ada al-muharramatu fin nikah. Ada perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dia berkahwin. Contohnya apa dia? Kalau kita tengok, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kalau lelaki dia nak kahwin tadi, perempuan tadi adalah orang yang dibenarkan untuk dia kahwin. Mana diharuskan untuk dia berkahwin. Bukan antaranya, contoh kalau seorang perempuan dia tak boleh berkahwin dengan adik-beradik dia, adik-beradik susuan dia. Kalau orang lelaki pun sama begitu, tak boleh nak kahwin dengan seorang wanita yang telah dinikahi oleh ayah dia. Jadi semua tadi dia berkait dengan soal hukum, tuan-tuan. Dia berkait dengan soal hukum. Sebab itu perlu dilihat bila kita tengok tadi siapa individu yang nak dinikahi. Mestilah kita nak tengok dari sudut keperincian dia. Yang tak boleh main sembrono begitu. Sebab itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila mana saya duduk di bahagian perkahwinan, inilah benda yang saya jumpa, tuan-tuan. Yang membabitkan berlakunya perkahwinan yang mereka berkahwin, tapi perkahwinan itu tidak sah dari sudut hukum syarak. Masya-Allah. Itu yang menyebabkan perkahwinan tadi hidup dalam keluarga, perkahwinan tadi dia tidak membina kasih sayang. Maknanya akar tujang dia, sakinah tadi dia tidak ada. Maka sudah pasti dia tidak akan subur dengan mawaddah. Sudah pasti tidak akan ada warahmah, belas ihsan. Maka hidup dalam keadaan keluarga yang menggelegak perkahwinan dia. Situ. Benda ni saya jumpa dah, tuan-tuan. Sebab itu bila mana saya duduk di posisi pegawai runding cara, saya bila handle case, tuan-tuan, bila mana difilekan lah. Sebab tu saya melihat kenapa dia teruk sangat perkahwinan mereka berdua ni. Kenapa teruk sangat sampai tak boleh harmoni? Kadang-kadang yang berlaku perkahwinan yang agak lama, namun dalam perkahwinan itu ada sahaja sesuatu yang seolah-olah memberi tekanan dalam hidup dia. Memberi tekanan dalam hidup isteri, tekanan dalam hidup suami. Saya tak nafikan yang lain-lain, tuan-tuan, yang tuan-tuan sebut isu nafkah dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam masa yang sama, kita melihat tentang akar kepada perkahwinan itu. Bila dilihat, patutlah rupa-rupanya perkahwinan mereka ni tak sah dari sudut hukum syarak. Akar perkahwinan tadi dah rosak dah. Bagaimana untuk dia subur dengan kasih sayang dan membunga dengan warahmah? Pastinya, tuan-tuan, dia tidak akan ada. Dan demi Allah, tuan-tuan, saya lama dah sikit di bahagian perkahwinan, tuan-tuan. Meneliti kes, mendengar, kemudian, tuan-tuan, action kita untuk ke mahkamah ialah untuk menguruskan bagi perkahwinan yang saya sebut tadi, tuan-tuan, yang masalahnya dari sudut yang tidak sah dari sudut hukum syarak.
Maka di situlah tuan-tuan saya melihat, oh rupa-rupa perkahwinan tadi ada masalahnya. Di peringkat awal tadi dah ada masalah. Di situlah dia akan memberi kesan yang sangat-sangat kesan emosi kepada jiwa isteri, suami. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Saya berbalik kepada tadi tentang perkahwinan itu bagi lelaki yang dibenarkan kepada dia untuk berkahwin dengan seorang wanita yang diharuskan kepada dia berkahwin. Jadi sebab itulah keperincian tadi ada. Saya sebut tadi, sebab itu tuan-tuan di negara kita alhamdulillah kita ada prosedur perkahwinan. Yang perkara ini tuan-tuan kita ada kursus pra-perkahwinan bagi pasangan-pasangan yang nak kahwin kan. Pasangan yang nak kahwin ni mereka akan masuk kursus pra-perkahwinan. Dan mereka di situlah didedahkan dengan maklumat, dengan modul-modul yang ada yang berkaitan tentang perkahwinan dan juga prosedurnya. Dan dengan tujuanlah tuan-tuan supaya perkahwinan tadi dapat kita manage dengan jalan yang terbaik, dan yang paling aulanya, yang paling utamanya, kita nak tengok perkahwinan mereka tadi sah dari sudut hukum syarak, dan bertepatan dengan undang-undang yang ada untuk kita keluarkan dokumentasi berkaitan perkahwinan, siji nikah lah antaranya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebab itu kita tak nak berlaku perkahwinan yang secara sembrono ni, ataupun berlaku perkahwinan yang kita sebut tanpa kebenaran. Sebab penelitian saya di jabatan tuan-tuan, bila mana saya melihat, bila mana ada orang kahwin tetapi dia tak ikut peraturan lah, sangat-sangat terdedah sebenarnya dengan membabitkan perkahwinan yang boleh menghala kepada perkahwinan tadi tidak sah dari sudut hukum syarak. Dan ada juga, saya tak nafikan tuan-tuan, ada yang kahwin dari sudut syaraknya sah tanpa kebenaran. Namun kalau kita buat tuan-tuan, imbangan berlaku perkahwinan tanpa kebenaran dengan kebenaran, dia sangat-sangat memberi kesan tanpa kebenaran ni. Sebab dia melalui satu proses yang tuan-tuan kadang-kadang ialah bila mana adalah orang yang menguruskan perkahwinan tersebut. Kadang-kadang dia semata-mata tuan-tuan untuk mungkin untuk habuan-habuan yang tertentu sahaja. Lepas tu dia tak tahu ke mana. Yang akhirnya menanggung risikonya adalah orang ni. Tuan-tuan saya nak cerita. Tuan-tuan saya ni membabitkan kes poligami tuan-tuan. Saya nak sebut berlaku perkahwinan tu di Kuala Lumpur. Satu ketika tuan-tuan, saya bertugas lah, duduk di jabatan, kemudian duduk tak lama tuan-tuan, mari satu orang, tuan-tuan, dia dalam keadaan hiba juga dianya sebenarnya tuan-tuan. Dia dalam keadaan hiba juga, dalam keadaan murung. Lalu pergi ke kaunter, satu ketika saya tengok dalam keadaan dia tu nampak ialah bermasalah di situ. Saya minta kepada anak buah saya untuk santuni tuan yang dalam keadaan begitu tuan-tuan, dan minta jumpa saya dalam bilik saya tuan-tuan. Dan saya santunilah dia tuan-tuan. Dia kata, "Ustaz, saya ni selalu ke masjid Ustaz. Saya selalu masjid. Kemudian saya sekarang ni saya dengar ialah banyak juga kadang-kadang dalam media sosial ni, Facebook apa benda, dengar cerita-cerita tak nikah ni Ustaz. Cuma Ustaz sekarang ni saya rasa bila sebut, saya rasanya dia pernah sebut pada saya tuan-tuan, dia pernah dengar satu ceramah membabitkan tentang perkahwinan yang tidak sah dari sudut hukum syarak. Maka ketika itu tuan-tuan, dia rasa ya Allah, rasa mungkin ada something wrong pada dia. Sebab tu dia rasa tak sedap hati. Dan dia pergi ke Jawi pada waktu itu, dan ialah kami ditakdirkan berjumpa lah. Takdir Allah jumpa dengan saya. Tuan-tuan, sebab tuan-tuan, saya di wilayah persekutuan saya sebagai ketua unit nikah tuan-tuan, unit nikah. Jadi dia jumpa tadi, bila jumpa dia pun ceritalah, "Ustaz, sebenarnya saya kahwin Ustaz. Kahwin pun dah lama." Dan saya ingat dalam tahun 2013 kalau tak silap saya tuan-tuan, lebih kurang tahun 2013 ataupun 2012 lebih kurang. Saya kahwin Ustaz. Kemudian cuma saya kahwin ni saya poligami. Okey, saya kata tak apalah tuan. Okey, cuma apa isu dia? Dia kata, "Ustaz, saya kahwin ni di wilayah persekutuan di Kuala Lumpur, di satu tempat lah.
isunya poligami. Poligami kemudian ialah dia mengatakan tak nak isteri dia tahu, tak nak banyak cerita sangat. Kemudian dia jumpa dengan seorang ni, maknanya dia tolong untuk dia kahwin. Maka kahwinlah, tuan-tuan. Bila kahwin, duk tak lama, tuan-tuan, saya ingat dia ada beberapa orang anak lah, tuan-tuan. Dua ataupun 3 begitu. Kemudian dia pergi jumpa dengan saya, dia cerita, Ustaz, saya sebenarnya kahwin, kemudian saya ada anak. Bila ada anak, yang nombor 1 tu lepas, ada nombor 2 saya ingat, tuan-tuan. Nombor 2 dia. Kemudian dia kata, hak ni JPN kata ada masalah, Ustaz, tentang nikah saya. Di situlah dia rasa meragui kepada perkahwinan dia, dan dia jumpa dengan saya, tuan-tuan. Dan saya tanya dia kahwin kat mana, di wilayah persekutuan di satu tempat ni, tuan-tuan. Akhirnya Rika cerita dan saya minta semua dokumentasi berkaitan dengan nikah itu. Tuan-tuan, Masya Allah, CJ nikah tadi yang dia dapat, CJ nikah palsu. Confirm CJ nikah palsu. Tuan-tuan, macam mana saya boleh tahu CJ nikah tadi palsu? Memang di bawah unit saya, tuan-tuan. Saya kadang-kadang tengok CJ nikah tu, saya boleh tahulah. Tuan-tuan, palsu tak palsu. Dengan merujuk dengan dokumentasi yang ada, kita boleh tahu. Dari sudut. Sebab Jawi ni, tuan-tuan, dia punya CJ nikah dia, kita ada security sebenarnya, tuan-tuan. Dari sudut ketebalan, kemudian dari sudut wording ayat, penggunaan tadi, dari sudut chopnya, di situ, tuan-tuan, kita boleh tahu palsu tak palsu. Maka ringkas ceritanya palsu. Bila palsu ni, tuan-tuan, maka dia kata, Ustaz, saya bagi tahu dia ni CJ nikah ni palsu, tuan. Okey. Lepas habis tu macam mana, Ustaz saya? Macam mana dengan pernikahan saya? Adakah sah dari sudut hukum syarak ataupun sebaliknya? Tuan-tuan. Baik, saya korek sikit, tuan-tuan, dia punya background tadi, dah benda ni palsu. Saya kata, tuan, siapa yang nikahkan tuan dulu? Saya pun tak pastilah, Ustaz. Adalah seorang yang dipanggil kiai lah, lebih kurang begitu, tuan-tuan. Dia kata, itulah yang dia nikahkan saya. Oh, saya kata, saya respon direct lah pada dia, tuan-tuan. Saya kata, tuan, kalau berlaku perkahwinan yang kiai tu akad nikah dan wali, saya tanya wali perempuan ni tahu tak cerita ni? Dia kata, tu tak tahu, Ustaz, kami tutup. Bermakna berlaku perkahwinan dan dia akad nikah oleh kiai tersebut. Dan saya tengoklah di nikah tadi membabitkan kes wali hakim, sebab di situ ditulis wali hakim. Tuan-tuan, kadang-kadang CJ yang palsu ni, tuan-tuan, lebih kurang sama juga, tuan-tuan. Lebih kurang sama juga yang kita keluarkan. Tapi nak cerita tadi palsu lah, tuan-tuan. Baik, bila isu ni, tuan-tuan, saya direct dengan dia dan saya minta, tuan, sekarang ni kita akan buat urusan untuk proses pengesahan nikah. Proses pengesahan nikah. Maka, tuan-tuan, saya buatlah dokumentasi dan saya minta dia filekan ke mahkamah dan saya guidekan satu-satu untuk dia buat pengesahan nikah di mahkamah. Dan Alhamdulillah, mahkamah mengeluarkan perintah penghakiman mensabitkan perkahwinan dia adalah fasid. Apa maksud fasid? Perkahwinan tadi adalah, bahasa mudah kita, tak sah nikah, wasak. Maka dia pun bawa perintah tu jumpa dengan saya. Saya kata, tuan, mahkamah mensabit membabitkan hukum nikah tadi. Yang tuan berkahwin dengan dia adalah tak sah nikah. Oh, menangis dia, tuan-tuan. Tak terfikir nikah dia tadi dengan dia ada anak ni membabitkan perkahwinan dia tidak sah dari sudut hukum syarak. Anak dah besar dah, Ustaz? Anak tidak sah, anak tidak sah taraf. Anak tadi, hukum perkahwinan tadi tidak sah dari sudut hukum syarak. Cuma anak tadi kita akan bicara dalam masa yang lain. Sebab dia ada isu lagi berkait. Membabitkan anak tu tadi. Sebab itu Ustaz Asnan, bila mana membabitkan perkahwinan tidak sah dari sudut hukum syarak, okey. Kalau anak-anak ni ada hasil daripada perkahwinan tersebut, ini kita kena buat pengesah tarafan anak di mahkamah. Mahkamah syariah lah. Biasanya di mahkamah tinggi, saya ingat. Untuk tengok kedudukan anak, sama ada anak tadi anak luar nikah ataupun anak wati syubhah. Ini nak kena tengok lah di situ. Cuma kita balik pada perkahwinan tadi. Perkahwinan di antara pasangan tadi tidak sah dari sudut hukum syarak. Bayangkanlah lama dah isunya. Daripada tahun 2012 lebih kurang tadi. Sehingga yang ni cerita ni, tuan-tuan,
penghujung tahun dalam Disember 2020 saya handle kena. Lamalah nak ceritanya. Tak terfikir tadi perkahwinan dia tak sah dari sudut hukum syarak. Saya kata tuan ni, perkahwinan tuan dengan isteri tak sah dari sudut hukum syarak. Maka menangis dia tuan-tuan. Dia tanya masalah anak lagi, tak apa, anak tu step kedua. Cuma tuan dengan dia ni, satu. Saya tanya dia tuan-tuan. Saya nak tanya terang lah tuan-tuan. Saya nak tanya terang tuan. Tuan selama tuan nikah dengan dia, tuan rasa okey ke tak? Happy ke tak? Allah ustaz, perkahwinan saya dengan isteri saya ni, ya Allah. Menggelegak ustaz, menggelegak. Tak happy macam orang lain. Yalah sekejap tapi teruk sangat. Dia bagaikan orang kata tadilah tuan-tuan. Hati jiwa ni tadi Allahu akbar. Susah nak cerita. Saya kata tuan. Tapi nak asbabnya mungkin tuan dengar ceramah. Dengar ceramah daripada ustaz cerita tentang masalah nikah. Kemudian tuan pula ialah urusan di JPN tergendala, kemudian datang pula ke Jawi, tak dia jumpa dengan saya sebab orang yang duduk di posisi nikah ini, maka saya cerita kepada tuan. Makna hakikatnya berkait dengan perkahwinan ini, sebab itu perkahwinan ni kita nak perkahwinan tadi diurus dengan jalan yang baik. Bukan dengan jalan dindong-dindong. Dan saya tak pernah tengok tuan-tuan, kalau berlaku perkahwinan, orang tu nikah dan dia berlaku penipuan lah dalam perkahwinan. Dia nipu dalam perkahwinan. Saya tak pernah tengok mereka bahagia lah tuan-tuan. Saya tak pernah tengok. Kebanyakannya ada masalah. Masalah dalaman tadi. Sebab itu kalau kita tengok balik kepada ayat Allah tadi tuan-tuan, kalau perkahwinan ni Allah dengan perkahwinan tadi, sepatutnya dia akan subur dengan kasih sayang, dengan sakinah, ketenangan tadi, kemudian mawaddah, kemudian warahmah. Sepatutnya begitu dia dapat, tapi dia tak dapat. Dia tak dapat tentang ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi tuan-tuan, saya nak balik kepada pokok asal dia punya perbincangan isu kita. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, para penonton yang dikasihi sekalian, bercakap tentang perkahwinan ini sebab itu dia perlu diurus dengan jalan yang baik. Dan alhamdulillah kita setakat mana bila mana urus dengan jalan yang baik, contoh bila mana orang nak kahwin tuan-tuan. Ini saya sebut tadi, membabitkan perkahwinan tadi tidak sah dari sudut hukum syarak. Antara apa? Membabitkan isu perkahwinan tadi tidak sah dari sudut hukum syarak. Antaranya wali. Dan bagi pasangan yang nak kahwin kalau di wilayah persekutuan juga, saya yakin di negeri-negeri yang lain tuan-tuan, bila mana dia isi, kita akan tengok macam juru nikah, pendaftar nikah, dia akan tengok siapa wali awak. Dan wali tadi, adakah wali tadi adalah orang yang layak menjadi wali ataupun sebaliknya. Bila kita sebut wali, membabitkan ayah kandung. Membabitkan ayah kandung. Dan bila mana membabitkan ayah kandung, pasti di situ akan adanya perkahwinan ibu dengan ayah dia. Sebab membabitkan untuk kita nasabkan anak ni tadi, dia melihat kepada perkahwinan. Al-waladu lil firash. Anak ni lahir melalui perkahwinan ibu bapa. Dan di situlah dia akan berlaku pensabitan nasab. Dan melibatkan kelahiran anak. Sebagaimana yang kita ada dalam fatwa. Sebagaimana yang kita ada dalam fatwa makna tentang bagaimana dari sudut nasab anak itu. Yang lahir tidak mencukupi 6 bulan qamariyah, maka kedudukannya adalah anak tidak sah taraf. Dan bila mana dia adalah anak tidak sah taraf, maka walinya siapa? Walinya dia akan pergi kepada wali hakim. Dan bagi orang yang ada wali pun, contoh bagi seorang perempuan dia nak kahwin dan dia ada wali kita akan ikut tertib susunan wali tu. Dari sudut kedudukan ayah kandung, mati ayah kandung, kemudian turun kepada datuk, datuk sebelah ayah. Okey, tak ada datuk sebelah ayah, meninggal sebagai contoh. Meninggal, barulah turun kepada adik-beradik seibu sebapa. Dan contoh Ustaz Asnan, kalau dia kata wali dia meninggal, betul ke wali dia meninggal? Apa bukti meninggal ni? Sebab bila mana meninggal, dia akan melibatkan hukum tadi akan bergerak. Dia punya kedudukan wali tadi dia akan bergerak. Siapa. Betulkah meninggal? Sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat, kami pernah satu ketika lah dalam satu program. Dalam satu program tuan-tuan bersama dengan yang Arif Hakim, kami pernah sebut, kami panggil
yang hari hakim daripada dari mahkamah lah tuan-tuan, untuk sidang bersama kami bincang. Dia kata, Ustaz, ni respon daripada hakim. Ada juga Ustaz dia kata, Allah, kita ada kes juga Ustaz, ada orang yang tipu CJ mati ni. CJ mati, siapa CJ mati siapa tuan? CJ mati wali dia, ayah dia. Allahu Akbar. Ada juga yang buat begini. Yang mana dia kahwin tuan-tuan, bila mana dia kahwin, wali yang dikatakan mati, dia menjadi saksi di mahkamah, su balik tentang perkahwinan itu. Yang saya ingat dia respon hari itu tuan-tuan, dia tipu permit kubur, saya ingat. Permit kubur. Kita, yalah tuan-tuan, bila sebut mati ni, macam saya sebut tadi, kita tak betul ke mati. Kadang-kadang Bukan. kita ada, Ustaz Zain, nak sebut mati ni pun kadang, jangan sebut mati, takut mati sungguh. Kadang kita gurau tu. Ya, Tapi Ustaz kita Asnan. takut je mati tu. Padahal tak ada apa pun. Takut mati sungguh kata. Ya. Sebut mati. Tapi ni ada yang nak mati. Sebab apa? Sebab ada udang sebaliknya lah. Ya? Betul. Sebab tu timbul isu begitu tuan-tuan. Para penonton sekalian. Ada yang sebut ayah dia mati sedangkan ayah dia masih lagi hidup. Saya pun ada juga kes yang tuan-tuan, bila dia buat permohonan wali hakim kata ayah dia mati. Padahal ayah dengan ibu dia bercerai je. Bila dia bercerai, tuan-tuan, ialah konflik tadi ada. Sampai sanggup ada si ibu kata, bagi tahu kepada ayah dia dah mati dah. Sedangkan ayah dia masih hidup. Masa tu buat permohonan wali hakim. Sebab lain-lain dah tak ada dah wali dia. Kemudian saya pun buatlah pada waktu itu. Buat tapi takdir Allah ni, ayah dia datang ke pejabat pada waktu itu. Mari bertanya, betul ke Ustaz ada seorang ni dia nak kahwin? Saya kata betul. Tuan dengan si pemohon ini apa hubungan? Dia kata, Ustaz, sebenarnya saya lah ayah dia. Dia tunjukkan bukti-bukti tuan-tuan. Allah. Tu nasib baik, alhamdulillah. Maknanya ayah tadi ada. Jadi balik tadi tuan-tuan, makna kedudukan kalau membabitkan kematian, kita nak CJ mati wali tadi. Contoh, apa bukti kematian? Kalau betul mati, makna kita akan pergerakan hukum tadi. Contoh, daripada ayah, tak ada ayah, meninggal ayah kandung kepada datuk, meninggal datuk adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa. Pun sama, saya sebut adik-beradik sebapa Ustaz Asnan, pun ada isu baru ni. Penghujung 2012 hari itu, saya ingat dalam Disember 2020, ada satu kes yang saya juga handle di ibu pejabat tuan-tuan, mana membabitkan kes juga tak sah nikah. Kenapa tak sah nikah ni? Endingnya sebab benda ni kita bawa ke mahkamah, Ustaz Asnan. Bukan saya kata direct, saya kata tak sah nikah, bukan. Maknanya berlaku isu dan kita ada dokumentasi dan dimajukan ke mahkamah untuk kita buat pengesahan nikah. Maka ada perintah mahkamah mensabitkan perkahwinan tadi tidak sah dari sudut hukum syarak. Tidak sah dari sudut hukum syarak. Jadi isunya apa? Isunya rupa-rupanya ayah dia mati, kemudian datuk dia pun dah meninggal, kemudian adik-beradik dia perempuan belaka. Cuma rupa-rupanya ayah dia ada nikah dua. Ayah dia nikah dua. Ayah dia tak bagi tahu, dan hasil daripada perkahwinan ayah dengan isteri kedua tadi adalah seorang anak lelaki. Anak lelaki. Bermakna kalau kita tengok daripada tertib susunan wali tadi, adik-beradik sebapa. Masih lagi ranking wali tu. Ayah dia nikah dua, ada anak lelaki, dan anak lelaki tadi dah cukup umur dah. Umur 20 tahun saya ingat. 20 tahun. Bermakna dia boleh jadi wali. Jadi yang ni tadi Ustaz Asnan dan juga para penonton sekalian, maka dia perkahwin ni, mana dia kata dia tidak ada wali sebab perempuan belaka dah. Kemudian dia kahwin menggunakan wali hakim. Kemudian tak lama dia ada masalah dalam perkahwinan dan benda ni sampai ke jabatan dan saya action balik, maknanya kita buat permohonan balik untuk pengesahan nikah dan mahkamah mensabitkan perkahwinan tadi fasid. Tak sah nikah. Disebabkan bila cek balik dia masih lagi ada wali dia. Wali sebapa masih lagi ada. Maka tuan-tuan, saya betulan
bila tengok kes ini, maka berhubung dengan wali sebapa tadi dan saya lihat dari sudut dokumentasinya, ya, berlaku perkahwinan dan perkahwinan tadi adalah sah dari sudut hukum syarak dan ada didaftarkan perkahwinan tersebut di negeri yang lain lah tuan-tuan. Kemudian kes ni dipanjangkan ke mahkamah sebagaimana result daripada mahkamah tadi tak sah nikah, dan saya panggil balik. Saya jumpa balik dengan wali tersebut dan nikahkan baliklah pasangan tadi dengan wali yang ada, iaitu wali sebapa. Jadi oleh yang demikian tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian lah. Sebab itu bila berkait dengan nikah ni, saya meletakkan perkara asas tadi yang perlu diteliti, dan bahkan memang kita teliti pun. Di bahagian perkahwinan, pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk, dia akan meneliti dalam bab dokumentasi ni. Contoh antara dalam bab wali tadi. Betulkah dia tadi? Sebab kita nak pastikan betul-betul. Tak nak berlaku macam tadi dia kata dia tak ada wali dah, sedangkan dia masih lagi ada. Dia Ustaz, masih lagi ada. Ya. Kita meraihkan soalan ni, dia kata daripada Akmal dia kata, urusan perkahwinan untuk urusan perkahwinan untuk zaman Covid ini macam mana Ustaz Nasir? Mungkin oleh kerana PKP ni kita tak boleh bergerak, mungkin pemohon tinggal di wilayah, walinya mungkin di negeri lain, di negeri Sembilan contohnya, ataupun di Kelantan atau di Terengganu. Jadi bagaimana urusan wali itu Ustaz? Baik. Tengok. Sebagaimana dari sudut prosedur kita lah. Okey, yang nak kahwin tadi, cuma untuk makluman kita di wilayah persekutuan, urusan kaunter macam kalau khusus di Kuala Lumpur, kita open seperti biasa. Kita akan cuma kehadiran tadi dia perlu kepada temu janji lah. Baik, berbalik kepada isu tentang perkahwinan bagi pasangan, contoh dia duduk di Kuala Lumpur, dah menetap di Kuala Lumpur, orang Kelantan sebagai contoh, duduk di Kuala Lumpur, menetap di Kuala Lumpur, nak balik ialah nak rentas negeri dalam tempoh sekarang ini masih lagi tak boleh. Baik, macam mana solution dia? Dia mohon dengan Kuala Lumpur. Bagi orang perempuan ni dia mohon dengan Kuala Lumpur lah. Okey, tentang wali dia, ya memang prosedur kita puan-puan, tuan-tuan dan saudara dan saudari sekalian, kita minta wali tadi hadir jumpa dengan imam jurunikah kita face to face lah. Itu dari sudut prosedur kita untuk dia tanda tangan. Namun dalam waktu ini macam mana dia nak hadir? Ustaz, saya ayah nak datang macam mana? Maknanya kita tidak dibenarkan untuk rentas negeri. Baik, penyelesaian dia saudara, saudari yang nak kahwin. Kita dijauhi bila mana kita, kalau wali berada jauh, kita ada surat, kita ada borang lah Ustaz. Kita ada borang permohonan, kita ada surat pengesahan tanda tangan wali. Surat pengesahan tanda tangan wali jauh. Yeah. Dalam berkaitan surat ini pun bila mana kita print out dia akan keluar nanti. Itu satu. Ataupun boleh juga dalam website Jawi pun ada. Dalam website Jawi cuba rujuk bahagian perkahwinan dan dia akan ada barang-barang boleh print out. Kalau wali duduk di Kelantan, wali boleh print out. Ataupun send by email ke, maknanya pemohon tadi boleh send by email. Kemudian wali yang duduk dekat Kelantan, okey, kata dia duduk kawasan mana? Katalah kalau dia duduk di kawasan Pekala Cepa sebagai contoh. Okey, wali duduk di kawasan itu. Maka surat tanda tangan wali tadi dia pergi rujuk dengan imam jurunikah dia, imam mukim dia ataupun imam qaryah dia dekat Pekala Cepa. Maknanya di bawah tadi dia akan ada tanda tangan wali. Mana dia tanda tangan disahkan oleh jurunikah di sana ataupun di pejabat agama di sana di Kelantan. Nanti dia send je by email. Kita terimalah mana dalam fatrah sekarang. Dia send by email kepada anak dia, si pemohon yang berada di Kuala Lumpur. Nanti print out, nanti pergi jumpalah imam jurunikah kami di Kuala Lumpur. Mungkin jurunikah katanya, Cik, sebagai contoh, wali kat mana? Wali tak dapat ada Ustaz, tapi wali setuju dah untuk akan pernikahan saya. Apa bukti dia? Dia boleh tunjuk tempat yang tanda tangan tadi, borang yang tanda tangan wali, kemudian disahkan oleh imam jurunikah di sana. Nanti proses tu kita akan keluarkan. Bila jumpa dengan imam jurunikah dan nak hantar ke pejabat agama, boleh ke tak boleh, tak ada masalah tu. Bila imam jurunikah ada tanda tangan, nanti rujuk dengan website Jawi untuk ke Jawi melalui temu janji yang dipohon. Dan kita akan proses lah tuan-tuan. Macam dalam keadaan sekarang ni Ustaz Asnan, ya Allah ramai ya. Ramai juga yang mohon sekarang ni, ada wali yang berada di Kedah, ada wali yang berada di Pulau Pinang, ada wali yang berada di Pahang,
yang berada di Kelantan, di Terengganu, tak ada masalah. Mana kita proses seperti biasa. Mana proses bila mana imam jurunikah di peringkat imam jurunikah di Kuala Lumpur ni, bila mana dia tengok wali tak ada, maka dia akan ada pendetailan tersebut. Tengok wali setuju dah, maka pasti. So untuk kita berbual berkaitan dengan wali ni, kita tengok soalan ni satu Ustaz. Dia kata soalan boleh. Bagaimana jika wali pengantin, yakni abang, jatuh sakit dan hilang ingatan? Ahli keluarga hanya abang sahaja. Adakah pengantin meneruskan perkahwinan berwalikan abang yang sakit tadi? Terima kasih. Daripada Ahmad Nisfu. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Ahmad Nisfu. Ya. Faham. Baik, bila kedudukan wali tadi, dia dalam keadaan sakit. Ingat, sakit ni kita kena tengok dia. Kita kena tengok dalam keadaan sebegitu. Okey, kalau soalan ni, dia kata jatuh sakit dan hilang ingatan. Bermakna kalau hilang ingatan, dia telah masuk daripada beberapa syarat yang boleh berlaku perpindahan wali. Di antara berlaku syarat perpindahan wali, salah satunya adalah akal dia tidak berfungsi. Hilang ingatan, makna di situ. Maka dia akan berpindah. Okey, cuma kita nak kepastian adakah betul dia ni sakit sungguh kedudukannya. Sebab itu kita perlukan satu dokumentasi jugalah. Maknanya sekurangnya dia jumpa doktor, pakar perubatan. Maknanya boleh mengesahkan memang betul abang dia tu tadi adalah hilang ingatan. Makna akal dia tak berfungsi. Jadi kalau tidak berfungsi, bermakna dia boleh tak berpindah? Ya, dia boleh berpindah kepada step wali yang seterusnya. Siapa wali seterusnya? Katalah, okey, ayah dah meninggal, kemudian datuk juga dah meninggal, yang ada siapa lagi? Abang lah. Manakala ayah tadi ada, tapi akal dia tidak berfungsi. Bermakna dan disahkan oleh doktor memang jelas akal dia, makna dia hilang ingatan sebagai contoh. Bermakna dia boleh berpindah kepada step wali tersebutlah. Macam kalau tadi, okey, bila datuk dah tidak ada, maka abang dia ada. Yes, abang dia boleh jadi wali. Abang dia boleh jadi wali. Tak ada masalah di situ Ustaz Asnan. Menjawab kepada jelas, Ahmad Nisfu. Itu soalan jawapan kepada Ahmad Nisfu jadi. Okey, ada lagi ni Afiqah Nazri ya, ada soalan. Ya. Adakah sah perkahwinan yang menggunakan sindiket perkahwinan, dan sekiranya dia mendapat anak hasil perkahwinan tersebut, apakah taraf anaknya? Baik, menjawab kadang-kadang dia kata dia menikah di Thailand tapi dapat sijil nikah Perak sebagai contoh, ataupun dia kata dia menikah di Kuala Lumpur tapi dia dapat sijil nikah daripada negeri-negeri lain yang kita meragui dia Ustaz. Kita tengok pun masya-Allah, tulisan tangan dia ni betul ke ni? Tulisan ni tengok Ustaz, macam mana Ustaz? Baik, terima kasih Afiqah Nazri ya. Baik, menjawab kepada soalan ni Afiqah. Okey kalau Afiqah tanya, Ustaz, nikah ni macam mana hukum dia, sah ke tidak? Jawapannya Afiqah, setiap nikah sama ada sindiket ataupun dengan tanpa kebenaran, tiba-tiba dia dapat sijil nikah palsu, kita tak boleh nak kata nikah tadi terus directnya tak sah. Jangan. Baik, lepas tu apa nak buat Ustaz? Makna kes nikah yang macam ni, kita kena buat pengesahan nikah di mana? Di mahkamah syariah. Di mahkamah syariah. Jadi, di peringkat mahkamah lah yang melibatkan yang arif hakim. Yang arif hakim dia akan melihat dokumentasi yang ada, keterangan yang ada. Itu maknanya eksklusif bagi hakim menjalankan tentang urusan nikah ini. Maka dia akan melihat secara lebih mendalam. Maka disitulah keputusan yang arif hakim. Yang arif hakim makna menentukan keputusan tersebut sah ataupun tidak. Cuma secara umum lah, sedikit pengalaman yang ada berdasarkan kepada ilmu yang ada lah Afiqah. Katalah kalau dia nikah tanpa kebenaran, memang berlaku akad nikah tadi, memang wali dia ataupun ayah dia yang nikahkan. Dan memang betul ayah dia dengan mak tadi kahwin dan memang dengan jalan yang betul perkahwinan tadi sah, dan ayah nikahkan anak dia, walaupun dia tak rujuk dengan pejabat agama, sah ke tidak nikah dia? Kalau memang betul wali yang akad nikah, sah. Cuma dia akan berdepan dengan masalah nanti. Macam tadi dia akan dapat sijil nikah palsu. Sudah pasti dia akan berdepan dengan situasinya. Contoh, bila dokumentasi palsu ni, dia akan melibatkan agensi. Contoh, membabitkan JPN, membabitkan hospital dan mungkin juga yang lain-lain. Siapa nak mengesahkan benda ni? Okey, kalau situasi ni berlaku, Afiqah, macam mana nak selesaikan?
jalan yang pertama adalah kena buat pengesahan nikah terlebih dahulu. Maka bila buat pengesahan nikah, contoh kalau dia duduk di wilayah persekutuan, tu pun kita akan tengok masa berlaku nikah tadi dia berduduk di negeri mana untuk membolehkan. Kalau wilayah persekutuan kita ada jurisdiction, kita ada bidang kuasa untuk kita mengambil kes. Katalah memang betul dia duduk di wilayah persekutuan dan berlakunya katakanlah begitu, okey, dia kena rujuk dengan jawi, dan di peringkat jawi ini kita akan adalah borang untuk pengesahan pendaftaran perkahwinan yang kita namakan 4P lah. 4P maknanya kena masuk kepada 4P untuk kita tengok nikah ni sah ataupun tidak dari sudut hukum syarak. Jadi mahkamah akan putuskan. Dan bila mana membabitkan sedikit-sedikit ini, dia akan ada melibatkan penalti. Dia akan melibatkan penalti mana di situ. Okey. Cerita yang penalti tak apa, kita tepi dulu. Cuma dari sudut hukum tadi. Ya, Ustaz. Bagaimana kalau salah seorang pemohon itu atau pasangan itu adalah warga negara asing sebagai contoh Indonesia dan sebagainya kan. Jadi kita merujuk juga kepada soalan Ibnu Rajab ni. Bagaimana prosedur kahwin warga negara asing, kahwin dalam negara dengan kahwin luar negara. Bagaimana Ustaz? Sekiranya seorang satu-satu itu contoh lakinya di wilayah persekutuan, perempuannya mungkin daripada negara seberang. Bagaimana Ustaz? Okey soalan. Nanti saya akan jawab soalan daripada sahabat kita ni Ibnu Rajab. Cuma saya nak teruskan sikit tadi. Okey, macam tadi katalah kalau dia duduk di wilayah persekutuan walaupun dia kahwin dengan warga negara asing. Okey, memang berlaku di wilayah persekutuan ataupun berlaku di mana, tapi memang dia warga wilayah. Masa berlaku nikah tadi dia adalah orang yang menetap di wilayah persekutuan. Bermakna kita dah boleh ambil kes untuk tengok secara lebih detail kepada kes dia membabitkan 4P tadi. Maknanya walaupun dia kahwin dengan warga negara asing, jadi si pemohon yang warga wilayah persekutuan nanti dia akan rujuk dengan jawi dan dia akan ada borang dia permohonan 4P tu. Kemudian dia punya step dia di pejabat agama, okey, dia akan ada borang-borang yang perlu dilengkapkan, kemudian ke mahkamah. Okey, di pejabat agama dia ada dua line, satu di bahagian perkahwinan dan juga di bahagian penguatkuasa. Kemudian dia pergi ke mahkamah, dapat perintah tentang perkahwinan tadi sah dari sudut hukum syarak, nanti dia akan patah balik ke jawi untuk proses pendaftaran. Dan kita akan tengoklah dia ada juga detail lagi Ustaz Asnan membabitkan poligami. Maknanya tapi syaratnya maknanya kita boleh daftarkan perkahwinan tadilah, maknanya dia jelas di situ. Baik, berlaku isu katalah membabitkan anak yang lahir daripada perkahwinan. Kalau perkahwinan tadi sah dari sudut hukum syarak, itu tidak ada masalah. Tapi kalau berlaku perkahwinan sebagaimana yang saya sebut tadi, berlaku perkahwinan tanpa kebenaran, and then dia dapat anak hasil daripada perkahwinan tadi, kemudian nikah tadi tak sah dari sudut hukum syarak. Yang ni dia kena buat pengesah tarafan anak di Mahkamah Tinggi Syariah. Kalau Kuala Lumpur lah. Nanti mahkamah akan tengok tadi pengsabitan nasab tadi, sama ada saya sebut tadi biasa 2 channel lah. Sama ada tengok balik perkahwinan tadi adalah anak wati syubhah ataupun anak luar nikah. Kena tengok balik lah. Cuma saya tengok bila mana membabitkan perkahwinan yang tak sah nikah, berlaku sedikit dan sebagainya. Cuma dari sudut secara umum saya sebut ada bila mana prosesnya di mahkamah pengesahan nikah, pengesahan kepada anak tadi, pengesah tarafan anak, biasanya mahkamah menasabkan anak tadi di bawah anak wati syubhah. Kebanyakanlah saya dapat tu daripada perintah penghakiman daripada mahkamah berkaitan tentang anak itu. Namun ada juga yang berkaitan anak tadi adalah anak tidak sah taraf. Mana dia perlu lihat kepada tentang nikah tadi secara terperinci. Baik, tentang Nazri tadi, Ibnu Rajab tadi dia punya soalan, kalau membabitkan perkahwinan dengan warga negara asing, seorang, saya ambil contoh kita KL lah, Ustaz, mudah. Mungkin di negeri ini mungkin ada pandangan-pandangan yang ada mungkin dari sudut prosedur yang juga mungkin ada sedikit kelainan. Saya menceritakan ini di Kuala Lumpur. Katalah ada warga negara kita, dia nak kahwin di mana? Dia nak mohon perkahwinan dan nak kahwin kita di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dan dia pun duduk di mana? Contoh di Kuala Lumpur. Okey. Warga negara ni, contoh warga negara mana? London, sebagai contoh. UK, dia nak kahwin dalam negara kita. Cuma setakat ni, kalau dari sudut permohonannya, boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma, bila mana dia nak mohon kebenaran berkahwin dalam wilayah persekutuan, contoh bagi orang luar negara, dia perlu melengkapkan beberapa perkara lah. Apa dia contoh? Yang asas ni saya cerita, tuan-tuan. Pasport dan visa dia yang masih sah,
kemudian dia kena dapat surat pengesahan PAS bagi tujuan perkahwinan warga negara asing daripada immigration. Kemudian satu lagi dia kena dapatkan surat daripada kedutaan dia. Yang mention di situ sekurangnya ada dimension di situ no objection to marriage antaranya. Tidak ada halangan untuk dia berkahwin dan disahkan di Wisma Putra di Presi 2 Putrajaya. Sebab dia melibatkan dokumen asing ini, Wisma Putra lebih mengetahui seluk-beluk negara asing. Kemudian kalau dia hadir ke Kuala Lumpur nanti, ke negara kita, nanti dia bawa dokumen lah. Dia bawa dokumen dia. Kalau dia masuk Islam di luar negara, dia masuk dalam Islam, nanti dia bawa dia punya apa bukti, surat ke, sijil ke ataupun kad tentang kemasukan dia di luar negara tersebut. Barulah kita akan tengok. Sebab kita tahu bila mana warga negara kita nak kahwin, yang pastinya dia adalah orang Islam. Kemudian dia akan follow dengan borang. Kalau wilayah persekutuan, bagi warga negara asing ni dia akan follow dengan borang permohonan bagi warga negara kita. Cuma dia akan masukkan dokumentasi dia. Nanti bila dapat semua itu, macam pemohon perempuan sebagai contoh, dia akan rujuklah dengan imam jurunikah di kawasan tempat dia duduk, sebagaimana contoh kat mana Taman Tun sebagai contoh, ataupun kat mana Bangsa, ataupun kat mana Wangsa Maju. Nanti dia rujuk dengan imam jurunikah tanda tangan, nanti hantarlah ke Jawi. Melalui, kalau dalam fatras sekarang sebagaimana biasa saya sebut tadi, maknanya dia perlu melalui temu janji, dan kita bila masuk biasanya kita keluarkan kebenaran berkahwin dalam wilayah persekutuan. Itu sekiranya nak kahwin dalam negara kita, wilayah persekutuan. Cuma bagi yang nak kahwin di luar negara, ada juga permohonan Ustaz Asnan yang warga negara kita nak kahwin di luar negara. Baik, ada, tak ada masalah. Permohonan seperti biasa, cuma dokumentasi yang kita perlukan daripada pasangan dia yang berada di luar negara. Satu, pasport dan visa, pasport dia. Kemudian membabitkan tentang keislaman dia. Macam mana kita nak buktikan dari sudut Islam tak Islam? Sebab mungkin di luar negara kita tak pasti dia macam mana. Kalau ada pembuktian memang dia masuk Islam, sebagai contoh UK tadi, memang dia masuk Islam daripada Islamic Center di sana, ataupun Australia. Okey, bila dah ada di situ, nanti dia lampirkan bersama kepada pemohon tadi, dan pemohon macam biasa dengan borang permohonan, kemudian dia lampirkan IC dia, pasport pasangan, tentang kemasukan Islam pasangan tadi. Kemudian dia, pemohon ni dia buat ujian saringan HIV test, CJ pra perkahwinan yang dia attend, dia masuk dalam kursus pra perkahwinan, kemudian rujuk dengan imam jurunikah di kawasan dia, tanda tangan, kemudian hantar ke Jawi, dan kita akan keluarkan kebenaran berkahwin. Kita akan keluarkan kebenaran berkahwin kepada pemohon pada hari yang sama sebenarnya. Kalau di KL kita keluarkan pada hari yang sama. Untuk dia kahwin kat mana? Dekat apa di UK ke, ataupun dekat Australia ke, ataupun tempat mana-manalah yang dia nak kahwin. Jadi sahabat Ibnu Rajab tadi, maknanya tak ada masalah untuk kita keluarkan kebenaran berkahwin kepada pasangan yang nak kahwin di luar negara. Cuma baik, kalau warga negara asing ni cuma kita kena tengoklah pintu negara masih buka ataupun tidak. Sekarang ni kita juga merujuk kepada immigration tu. Sebab dia nak masuk dan sebagainya, itu urusan melibatkan immigration, lebih mengetahui lah seluk-beluk. Cuma kita pastikan bila mana masuk untuk berkahwin dalam negara kita, pastikan dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi dapat diadakan lah mana di situ. Okey, Ustaz Asnan, ada lagi soalan tu? Setakat ni tak ada lagi, Ustaz. Kita terus dulu. Terus jadi, dulu. tuan-tuan, puan-puan yang sedang menonton, penonton sekalian, sebarang persoalan bolehlah dihantar di ruangan komen, dan kita akan insya-Allah akan dijawab oleh tetamu jemputan kita. Dan kepada tuan-tuan, bolehlah juga menekan butang like dan share untuk sama-sama kita kongsikan kupasan isu-isu dalam perkahwinan ini kepada keluarga, jiran-jiran dan juga sahabat-sahabat, untuk lebih ramai lagi yang mengetahui, terutama sekali SOP yang mungkin terbaru dengan musim PKP ini. Dan bagi saudari yang belum lagi like Facebook Jawi Putrajaya, jangan lupa kata cariannya Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Putrajaya. Like dan share, kita akan kongsikan beberapa maklumat di situ. Baik, kita terus kepada Ustaz Aziz.
Baik, terima kasih Ustaz Asnan, sahabat-sahabat, tuan-tuan, para penonton yang dikasihi sekalian. Berbalik pada perbincangan kita tadilah berkaitan dengan isu nikah. Masih lagi tuan-tuan, saya nak menekankan tentang wali ni. Wali. Wali ni tuan-tuan, ya, dia dah antara rukun sebenarnya. Kalau kita tengok rukun nikah ni dia ada 5 kan. Antara salah satu tadi wali lah. Wali. Jadi bila sebut tentang wali ni, sebab itu di peringkat pejabat agama kita perincikan benda ni supaya tidak berlaku perkahwinan tidak sah antara yang tidak sah tadi disebabkan oleh kedudukannya wali tadi. Wali yang tak sepatutnya jadi wali, dia jadi wali. Ya Ustaz Asnan, kita tengok daripada perkahwinan yang berlaku tadi, kalau kita tengoklah yang berlaku nikah tu, kalau kita tengok secara features umumnya, fizikal umumnya, kita tengok, oh ada wali, oh ada saksi pun, kemudian ada juru nikah tadi pun. Maknanya kalau kita tengok secara umum yang 5 rukun ni ada, tapi rupa-rupanya contoh dalam bab wali tadi, orang tadi dia tak layak jadi wali pun dia jadi wali. Itu dia. Sebab itu kita tengok secara lebih mendalam. Contoh saya sebut tentang wali hakim tadi. Ya Allah, banyak membabitkan kes perkahwinan tak sah nikah antara membabitkan kes wali hakim. Kes wali hakim Ustaz antara salah satu. Baik. Bila kita sebut tentang wali hakim, siapa wali hakim ni? Siapa wali hakim ni? Adakah semua orang boleh jadi wali hakim? Ustaz, saya tengok kawan saya nikahkan, dia wali hakim Ustaz. Okey je? Tak, tuan-tuan. Wali hakim ni adalah orang yang dilantik. Orang yang dilantik oleh pemerintah. Kalau kita di negara kita, yang dilantik oleh, kalau di Kuala Lumpur lah, di wilayah persekutuan, oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kalau di negeri-negeri oleh Sultan. Macam contoh di Kelantan, As-Sultan Kelantan sebagai contoh. Maka di negeri-negeri. Maka bila mana dia dilantik tadilah, bila mana dilantik bermakna dia ada sultah. Apa sultah? Dia ada kuasa. Kuasa untuk nikahkan. Jadi kalau dia tidak ada kuasa, tiba-tiba dia nikahkan orang juga. Nanya orang. Macam di Thailand pun, cuma Thailand dia panggil wali am, kedudukan wali am. Adakah semua orang nikah di Thailand sah dari sudut hukum syarak? Dari sudut pengamatan saya dengan kes lah tuan-tuan. Ada yang tak sah nikah. Ada yang tak sah nikah. Ada Ustaz? Ada Ustaz. Dan ada juga yang sah pun. Jadi bila kita sebut sah tak sah ni, anda tu nak kena tengok tadi wali dia macam mana. Takut-takut yang berlaku, sebab di Thailand pun, sebelum ni kita yakin dia akan ada perjumpaan dengan Thailand sebelum ini pun. Kemudian wakil kita pun pernah hadir pada waktu itu. Saya ingat Ustaz Azman yang sebelum ini, sebelum berpindah ke Intan, dia pun pernah hadir bersama dengan program dengan KPNCR di negeri. Dia juga ada meja bulat lah bahasa kita mudahnya dengan mereka di sana. Bahkan mereka juga ada, kalau kita tengok dari sudut pelantikan qadi dan naik qadi di sana, dia juga ada melibatkan tamat tempoh tu Ustaz. Dari sudut tamat tempoh lantikan pun ada di sana. Bila mana dia dilantik sebagai naib qadi ataupun qadi, bermakna masa tu dia ada kuasa lah. Takut-takut yang habis tamat dah, melibatkan pelantikan dia tempoh tamat dah, tapi dia nikahkan orang juga atas title-nya sebagai wali raja ataupun wali am. Sebab itu kita tengok tuan-tuan muslimin, muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian, berbalik kepada isu tentang wali hakim ni. Sebab itu diteliti. Macam contoh di wilayah persekutuan. Di wilayah persekutuan bila mana melibatkan pelantikan wali hakim ni, biasanya kalau kita di wilayah persekutuan, orang yang duduk di posisi di pejabat agama, di Jabatan Agama Islam wilayah persekutuan, dan biasanya bahagian perkahwinan lah di situ. Dan di situ kita dilantik, maknanya ada yang dilantik sebagai wali raja, pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk dan merangkap wali raja. Maknanya di situ bila mana dia dilantik, barulah dia ada kuasa tuan-tuan. Baru dia ada kuasa. Tapi kalau dia tidak dilantik, walaupun dia ustaz sekalipun, walaupun dia tu imam sekalipun, bila mana dia tidak dilantik, dia tidak ada kuasa. Dia tidak ada kuasa. Mana tidak ada kuasa wali raja. Kalaulah dia nikahkan pasangan ni lah menyebabkan berlaku perkahwinan tadi, perkahwinan yang fasid, tak sah nikah.
Jadi kita tengok tadi contoh membabitkan KK Wali Hakim. Tadilah banyak yang membabitkan, antaranya isu poligami, kedudukan wali tak setuju. Itu. Jadi benda ni kita nak tengok, ya Allah. Sebab itu tuan-tuan, saya melihatlah sebenarnya. Sebab itu saya berbalik kepada pokok akar kepada perkahwinan ini, dia tak boleh dibuat secara sembrono. Dan kita syukur tuan-tuan. Saya alhamdulillah, kita di negeri-negeri ni tuan-tuan, bila mana hal ehwal yang berkaitan perkahwinan. Kalau kita tengok dari sudut akta, sebagaimana saya sebut tadi pun, bahkan di enactment Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri pun, di situ dia tentang bab perkahwinan diperincikan satu-satu. Bahkan kita nak manage lah sebenarnya tentang perkahwinan yang nak dilaksanakan khusus dalam negara kita. Umum jadi negara kita, khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini. Kita nak tengok perkahwinan tadi teratur, tersusun dalam erti kata dengan perkahwinan tadi yang sah dari sudut hukum syarak, dan long termnya bila mana adalah membabitkan dokumentasi yang diperlukan oleh pihak-pihak, maka dokumen ini kita dapat adakan. Maknanya alhamdulillah. Saya tuan-tuan, saya ingat dalam bulan Disember 2020 baru ni pun, saya satu ketika saya balik daripada Kuantan lah tuan-tuan. Kuantan. Saya selalu sebut benda ni. Kuantan ni satu ketika perempuan saya disepina oleh mahkamah di Kuantan lah tentang isu nikah lah, untuk menjawab tentang satu dokumentasi berkaitan sijil nikah tadi, sebab ada membabitkan tuntutan harta pusaka oleh pemohon ni, oleh pihak-pihak ni tuan-tuan. Jadi ceritanya, saya disepina oleh mahkamah di Kuantan nak jelaskan tentang sijil nikah yang mereka ada ni, sekeping, yang photostat, ialah tengok secara umumnya adalah di wilayah persekutuan lah. Cuma benda ni photostat, kopi. Jadi nak tahu benda ni betul tak betul, iaitu mahkamah sepina Jawi, dan saya hadir atas kapasiti perkahwinan, juga di posisi sebagai ketua unit nikah untuk menjawab. Dan saya kata, ya Arif, di mahkamah di Kuantan, sijil nikah ni adalah palsu. Sijil nikah yang ada pada pasangan ni sebenarnya palsu. Sebab sebenarnya untuk makluman tuan-tuan, sebab pasangan ni dia kahwin di wilayah, adalah sijil nikah tu. Cuma benda palsu, maknanya bukan melalui saluran pejabat agama. Kemudian berpindah ke Kuantan. Takdir Allah meninggal pula isteri. Itu dia ada tuntutan-tuntutan tu. Jadi tu mahkamah di Kuantan Sepina untuk nak jelaskan sama ada ini adalah dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun tidak. Maka saya kata ini palsu. Bila palsu dia akan memberi banyak-banyak perkara. Betulkah mereka kahwin? Bagaimana mereka berkahwin? Dia akan jadi banyak persoalan yang timbul. Maka di situ. Sebab itu perkahwinan ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia kena buat dengan jalan yang terbaik. Sebab dia perkahwinan, saya nak ceritakan, saya nak bagi tahu kepada para penonton sekalian, dia mungkin tak berlaku hari ni isu dia. Mungkin tak berlaku hari ni. Mungkin 10 tahun akan datang, 5-6 tahun akan datang, bila berbangkit isu timbul balik, barulah kita akan tengok balik. Sebagaimana saya sebut tadi. Ada yang berlaku tahun 1998, ada yang berlaku tahun 2012. Bahkan saya pernah jumpa tuan-tuan dan puan-puan, pasangan yang berkahwin pada tahun 1984. Masya Allah. Lama dah. 1984. Berapa tahun dah kita, Ustaz Asnan, kalau kira ke 20, 21 ni. Allah, dengan 30 tahun lebih dah. Berkahwin pada tahun 1984, nikah mereka tak sah dari sudut hukum syarak, puan-puan. Tuan-tuan. Tak sah dari sudut hukum syarak. Bila mana diteliti balik, tengok tadi ya, masa berlaku perkahwinan itu dulu Ustaz, dia berlaku perkahwinan, makna ayah dia nikahkan dia. Nikahkan dia. Dan bila mana ayah dia nikahkan dia, duduk tak lama, ni ceritalah, saya cerita sikit tuan-tuan. Bila cerita dalam hal ini, dia kahwin, 1984 ayah dia nikahkan, duduk tak lama ayah dia dah meninggal, ibu dia dah meninggal, kemudian adalah isu keluarga untuk pembahagian harta pusaka. Kemudian duduk tak lama, dengan keluarga macam-macam ada. Mari pak saudara dia kata kamu tak layak
kamu tak layak dapat harta pusaka, kamu tak layak dapat harta pusaka. Kamu ni anak luar nikah. Terduduk dia. Terdiam dia. Dalam keadaan hati yang hibur, waktu dia pergi ke Jawi, dan takdir Allah jumpa dengan saya lah pada waktu itu Ustaz Asnan. Ya. Dalam keadaan dia suami isteri pergi. Dia kata, dia cerita tadilah situasi yang berlaku. Saya kata tak apalah puan, cuma saya nak tengok puan, tolong puan adakan beberapa dokumen yang saya nak. Saya nak adakan beberapa dokumen yang saya nak. Jadi alhamdulillah apa yang saya minta tuan-tuan tentang perkahwinan dengan ayah dia dulu, dia dapat adakan. Dia dapat adakan. Jadi dia letak dokumen ni, saya tengok teliti balik, cuma saya responlah sikit pada dia. Saya kata, ya benar puan. Puan adalah anak tidak sah taraf. Dan perkahwinan puan ni, kalau saya tengok kepada perkahwinan ini, ayah akad nikah dulu. Ayah akad nikah dahulu. Jadi Ustaz, saya tengok dokumen dia dan saya buat permohonan untuk pengesahan nikah balik. Dan saya minta dia filekan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pada waktu itu. Saya ingat lebih kurang dalam 2 minggu daripada tarikh. Maka dia kembali, suami isteri ni, bila kembali, kemudian dia tunjuklah dokumentasi daripada mahkamah, perintah penghakiman. Mahkamah kata, Ustaz, betul Ustaz kata, mahkamah kata nikah saya tak sah. Dia pun tunjuk perintah mahkamah. Saya katakan puan, cuma saya duduk dengan kes, saya tak pernah tengok lah bila mana membabitkan kedudukan. Dia adalah anak tidak sah taraf, ayah dia nikahkan, sedangkan kedudukan dia adalah anak tidak sah taraf, ayah dia jadi wali kepada dia. Saya tak pernah tengok mahkamah sabit nikah tadi sah dari sudut hukum syarak. Setakat duduk dengan kes lah 9 tahun lebih kurang Ustaz. Saya tak pernah jumpa. Melainkan perkahwinan tadi adalah perkahwinan yang fasid. Cuma pasangan ni saya nikahkan balik pasangan ini dengan linangan air mata. Saya pun rasa hibur juga. Saya pun rasa, ya Allah, sebab anak-anak dia datang tengok ayah dia kahwin balik. Dan anak tadi saya minta dia filekan ke mahkamah untuk pengesah tarafan anak, dan mahkamah mensabitkan anak tadi adalah anak wati syubhah. Anak wati syubhah adalah anak yang masih lagi boleh dinasabkan kepada ayah dia. Ayah dia boleh jadi wali kepada dia, dan kalau ayah dia mati pun dia layak menerima harta pusaka. Jadi benda-benda begini tuan-tuan. Benda-benda begini kita tak nak tengok berlaku perkahwinan yang tak sah dari sudut hukum syarak, sebab kita kena ingat perkahwinan dia melibatkan institusi keluarga ni secara tak langsung, dia ada kaitannya dengan perkahwinan. Kalaulah perkahwinan tadi dia tidak memenuhi ataupun tidak dari sudut hukumnya tadi tidak memenuhi, dari sudut syaraknya, sudah pasti dia membabitkan perkahwinan tadi, dia akan ada masalah. Dia akan memberi kesan tadi. Dia akan memberi kesan kepada keluarga itu. Sebab itu saya belajar banyak. Saya duduk di posisi qadi ni, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian. Saya belajar banyak tentang perkahwinan. Yang kadang-kadang tak terfikir, dia akal lah tadilah. Tiba-tiba, isu ni rupa-rupanya dia boleh bagi kesan kepada perkahwinan. Ini kita tak tengok lagi membabitkan ada anak angkat dibentikan kepada bapa angkat yang jelas tak boleh menetu. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Jelas. Makna tak boleh. Tapi ada kes juga membabitkan Ustaz Asnan, ayah angkat jadi wali pada anak angkat. Sampai dia silent semua keluarga, jangan bagi tahu bahawasanya ini adalah anak angkat aku. Silent. Kebetulan semua keluarga silent. Akhirnya dia jadi wali kepada anak dia, menyebabkan perkahwinan tadi tidak sah. Tak sah dari sudut hukum syarak. Juga berkaitan berlaku perkahwinan yang tak sah dari sudut hukum syarak ni apa dia Ustaz? Juga boleh berlaku perkahwinan bila mana yang nak kahwin tadi, status pasangan dia tadi, kita ambil contohlah, dia kata janda sebagai contoh, ataupun berlaku perceraian orang perempuan ini dengan suami dia. Itu pun kena tengok bila sebut tentang dia melibatkan perceraian, ada tak hukum yang berkaitan dengan perceraian tersebut? Contohnya kalau bagi orang perempuan, ada tak kaitannya? Ada. Bila mana berlaku perceraian. Bila mana berlaku perceraian kan, di situ adanya kedudukan iddah, talak 1, talak 2, talak raj'i, talak yang memberi hak kepada suami untuk rujuk isteri dia bila-bila masa. Kalau talak raj'i ni, kalau talak bain memang tak boleh lah. Kalau talak bain,
Baik, talak raj'i ini sebut tentang talak satu. Macam contohlah Ustaz, bila mana pasangan nak kahwin ni tadi tengok okey, dokumentasi dia nak kahwin dengan pasangan perempuan tadi yang berstatusnya adalah orang yang bercerai, janda lah sebagai contoh. Ya. Betulkah dia bercerai dengan suami dia? Contoh. Apa bukti cerai? Okey, fine. Katalah cerai, okey, fine, betul cerai. Ada tak berkait dengan kedudukan iddah? Ada. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dalam ayat Allah. Bagi wanita-wanita yang telah berlaku cerai dia dengan suami. Yatarabbasna. Wajib dia kena menahan diri dia, mana kena beriddah tiga kali suci. Maka bila sebut tentang 3 kali suci ni, sudah pasti kita nak tengok bila berlaku cerai dia dengan suami dan bagaimana situasi kedudukan dia, dalam iddah ke ataupun masih lagi dalam iddah ke ataupun iddah dah tamat. Baik, untuk makluman Ustaz Asnan dan juga sahabat-sahabat penonton yang dikasihi sekalian, ada tak berlaku kes perkahwinan yang tidak sah dari sudut hukum syarak, yang mana membabitkan berlaku perkahwinan seorang lelaki dengan isteri dia tadi yang pasangan janda tadi, rupa-rupanya dia berlaku cerai, tapi bila mana berlaku cerai, suami kepada si perempuan tadi, si isteri tadi telah rujuk dah dia dalam tempoh iddah. Bermakna berlaku perkahwinan dia ni dengan isteri-isteri ni tadi, isteri yang dia kahwin ni masih lagi bini orang. Masya-Allah. Masya-Allah. Masih lagi bini orang. Kini saya jumpalah. Tuan-tuan, masih lagi bini orang. Kan bila mana isteri berlaku perceraian, talak satu, iddah tadi dalam ayat tadi 3 kali suci. Cuma kita nak tengok 3 kali suci ni macam mana. Bila nak mula? Itu perlu kepada penelitian tentang maklumat. Dia tak boleh main sekat jaram gitu, tak boleh. Makna dia perlu kepada ketelitian untuk melihat secara lebih detail. Sebab tu kita tengok, kalau kita tengok dari sudut undang-undang kita, bila mana nak kahwin dengan orang yang berstatus, contoh, orang yang tuan-tuan, orang yang pasangan tadi dia adalah orang yang telah bercerai. Perempuan ini orang yang telah bercerai dengan suami dia. Maka kita akan tengok, bagaimana kedudukan cerai tadi. Takut-takut dia dalam tempoh iddah, bahkan dalam tempoh iddah mana boleh berkahwin. Satu. Kemudian takut-takut dalam tempoh iddah tadi ada suami dia sebut lafaz rujung. Ada suami sebut lafaz rujung. Makna secara tak langsung kalau lafaz rujuk secara sarih, la yaftaqiru ila niyyah, tidak lagi berhajat kepada niat. Cuma nak pembuktian tu dia akan ada cara dia. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, balik pada perceraian tadi. Itu sebab kita nak tengok siji cerai dia betul ke tak. Betul ke siji cerai dia? Ustaz ada tak yang tipu siji cerai? Ada tuan-tuan. Ada. Bahkan saya pernah jumpa. Siji nikah palsu, cerai palsu. Allah. Mana saya tak fikir tuan-tuan. Nikah palsu, cerai palsu. Tadi sebab tu kita nak tengok, ialah di peringkat pejabat agama, sebab tu kita ada penolong pendaftar nikah di qaryah masing-masing. Kalau di Selangor ada penolong pendaftar nikah dan di pendaftar nikah di pejabat agama, untuk kita telitilah setiap dokumentasi yang pasangan yang nak kahwin ni. Sebab tu kita nak jaga betul-betul. Kita tak nak jadi perkahwinan ni tadi mereka berkahwin, namun dengan perkahwinan yang berlaku itu dia memberi kesan yang tidak baik kepada mereka. Sebab perkahwinan suci, ingat balik perkahwinan ni suci, dia bukan jalan-jalan yang tipu-tipu dan sebagainya. Sebab itu kita nak hidup harmoni dalam rumah tangga. Yang kalau perkahwinan ni tuan-tuan, kalau nak kahwin, perkahwinan tadi harmoni, tenang jiwa, ya Allah, sukanya, tuan-tuan, saya cukup yakin insya-Allah pembinaan keluarga tadi insya-Allah dapat keluarga yang baik, dapat keluarga yang bahagia. Mungkin ujian-ujian tadi ada, saya tak nafikan tuan-tuan, saya tak nafikan. Kadang-kadang Allah uji tadi ialah dengan mungkin dari sudut kewangan, dari sudut macam-macam lah. Tambah-tambah lagi dalam fatrah sekarang ni, ya Allah, maknanya begitu memberi kesan. Namun dalam masa yang sama saya cukup yakin kalau keluarga tu okey, insya-Allah suaminya kenal Allah,
isterinya kenal Allah, masing-masing dalam keluarga bina rumah tangga ni tadi dengan kehidupan yang masing-masing semuanya kenal Allah, saya cukup yakin ihfazillah yahfazka. Siapa jaga Allah, Allah akan jaga dia. Namun ujian mendatangkan ada, tetapi dia mampu mendepani tribulasi, mehnah dan tribulasi yang ada. Okey. Baik Ustaz, kita dapat tengok satu soalan ni Ustaz, walaupun di Selangor tapi mungkin ada jawapan yang Ustaz boleh bagi. Ya. Ustaz, pejabat agama di Selangor sekarang dah tukar borang daripada NCR ke SPIM. Hari itu saya ada telefon PPP dan karya tempat saya menyatakan tidak perlu tanda tangan dan terus ke pejabat agama. Adakah betul? Soalan daripada Fatin Afifah ni. Baik. Mungkin Ustaz boleh ada pandangan. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih Fatin Afifah. Baik. Untuk makluman Fatin dan juga sahabat-sahabat penonton sekalian lah. Ya, Selangor dia telah bertukar daripada sistem NCR, ncr.jais.gov.my, dia akan bertukar kepada sistem SPIM. Maknanya dia akan follow dengan SPIM lah. SPIM ni sistem pengurusan perkahwinan Islam Malaysia yang di peringkat JAKIM dah selaraskan dengan negeri-negeri lah. Untuk makluman sedikit info pada Fatin Afifah dan juga semua lah. Maknanya yang negeri-negeri yang kita dah guna SPIM ni antaranya wilayah Persekutuan, kemudian Melaka, Kedah, Perlis, Perak, kemudian yang terkini masuknya adalah Selangor dan juga Johor. Jadi mereka pun dah guna daripada NCR dan beralih kepada sistem yang baru iaitu SPIM, Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia. Cuma SPIM ni Ustaz ni dimaklumkan Selangor dia akan guna makna bagi pasangan yang nak kahwin pada bulan 8 ni. 8 dan ke atas lah. 8, 9, 10 makna ke atas tu. Maknanya dalam bulan 8 ni mereka dah guna SPIM. Jadi untuk info yang lanjut lah Fatin Afifah. Cuma Ustaz pendaftar di KL, Ustaz pendaftar di Kuala Lumpur. Jadi untuk kepastian yang lebih dalam dia punya step itu, maka lebih baik maknanya Fatin rujuk dengan Selangor. Ustaz berpandangan di situlah mungkin ada sedikit prosedur yang mungkin ada sedikit perbezaan. Macam kalau di Kuala Lumpur, adakah dia terus direct? Kalau kes ni di Kuala Lumpur, adakah dia boleh terus direct ke pejabat? Tak, dia masih lagi perlu berurusan dengan imam qaryah ataupun jurunikah qaryah. Kerana jurunikah qaryah tadi lebih mengetahui seluk beluk qaryah dia dan dia perlu jumpa untuk dapatkan tanda tangan. Cuma kalau direct ke pejabat, yang tu Ustaz berpandangan kalau di Selangor adalah lebih baik rujuk dengan pendaftar di negeri Selangor, takut Ustaz bagi maklumat yang tidak tepat. Cuma secara umum kalau bertanya berpindah daripada sistem NCR kepada SPIM, ya ke tak? Ya. Mana dah berpindah kepada sistem pengurusan perkahwinan Islam Malaysia. Maknanya secara tak langsung lepas ni Ustaz, maknanya siapa kahwin di Selangor, kalau kita di wilayah pun kita boleh tahu lah. Kita boleh tahu kalau dia kahwin di Selangor, dia kata tak kahwin, kita boleh tengok kahwin ke tak. Makna di situ kita boleh selaraskan, kita boleh tengok dari sudut dokumentasi itu. Okey, terima kasih diucap pada Fadil Ustaz Nasir. Ustaz, walaupun kita rasa sekejap ya, tetapi alhamdulillah kita hari ini merungkai satu isu. Kita tengok pada wali berbagai isu lah berkaitan dengan wali. InsyaAllah akan datang kita akan berjumpa lagi. Kita akan tengok isu-isu yang lain. Moga-moga kita diberi kesempatan ya untuk di lain masa. Baik. Syabas dan tahniah kepada hadirin hadirat, kepada para penonton yang setia bersama dengan kita sehingga akhir program ini. Dan moga-moga kita beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di kesempatan ini juga saya ingin mohon ribuan kemaafan andainya salah silap dalam mengacarkan program pada pagi ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang dan lemah itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya akhiri program kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.